Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu paling hangat pada malam ini adalah melibatkan tentang gaji. Gaji Menteri Besar Terengganu dan gaji Menteri Besar Selangor. Wow, dua-duanya Menteri Besar. Tapi ada perbezaan kemajuan di Terengganu banding dengan Selangor. Siapa yang lebih besar gajinya? Adakah negeri yang maju, yaitu Selangor, lebih besar gaji menteri besarnya ataupun Terengganu yang jauh ketinggalan berbanding Selangor? Rupa-rupanya, saudara-saudara sekalian, didedahkan gaji menteri besar Terengganu rupanya lebih tinggi dari Selangor. Hasil negeri ... Gaji menteri besar Terengganu rupanya ketiga tertinggi di negara ini, malah jauh lebih besar daripada Menteri Besar Selangor. Semakan Kini News Lab mendedahkan gaji bulanan Menteri Besar Terengganu mencecah RM30.000 sebulan berbanding RM25.000 bagi Ketua Eksekutif Selangor. Berikut saya bacakan kepada anda beberapa gaji yang telah tertera dalam Harapan Daily ini. Gaji Menteri Besar Kelantan RM20.000 dengan KDNK per kapita ialah 119% gaji Menteri Besar kepada KDNK per kapita. Gaji di Sabah pula, iaitu Ketua Menteri Sabah, ialah RM33.000 dan 33 sen, KDNK per kapita 31.147. Terengganu, gaji Terengganu, Menteri Besar Terengganu pula ialah RM30.000, gaji Menteri Besar Perlis RM20.000, Kedah RM22.000 dan Perak RM25.000, Pahang RM30.000, Sarawak RM39.000, Malaysia RM22.000 dan Selangor hanya RM25.000. Negeri Sembilan RM19.175 dan Johor RM14.907. Saudara-saudara sekalian, mengejutkan jumlah gaji itu pula tidak termasuk berbagai elaun bulanan termasuk elaun perjalanan, kerayaan dan lain-lain. Jadi melihat kepada data yang dipaparkan oleh Semakan Kini News Lab ini, bolehlah disebut beberapa gaji yang kita tahu menteri besarnya seperti Menteri Besar Kedah. Rupa-rupanya gaji Menteri Besar Kedah, Sanusi Mak Nur, hanya RM22.000, jauh ditinggalkan oleh Menteri Besar Terengganu. Dengan ini, gaji yang dipaparkan ini menunjukkan gaji Sanusi RM22.000 tetapi tidak termasuk jenis elaun bulanan, termasuk elaun perjalanan, kerayaan dan lain-lain. Ironinya, keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita bagi Terengganu hanyalah RM31.111 yang merupakan negeri keempat terbawah. Dalam masa sama, Terengganu mencatatkan jumlah keluarga miskin tegar kelima tertinggi di Malaysia dengan seramai 7.257 keluarga. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini memang mengejutkan kita kerana saya secara pribadi pun saya tak pernah tahu bahawa gaji Menteri Besar Terengganu ini rupanya lebih tinggi daripada Menteri Besar Selangor. Dan gaji Menteri Besar Kedah, iaitu Sanusi Mak Nur, hanya RM22.000 tetapi belum termasuk pelbagai jenis elaun bulanan yang lain. Dan yang paling tertinggi di Malaysia ialah daripada Sarawak, iaitu RM39.000. Tetapi KDNK per kapita mereka adalah sangat tinggi, RM72.411. Saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan bahawa agak
lumayan juga gaji-gaji menteri besar ini. Patutlah ramai sangat nak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Timbalan Ketua Polis Negara tegur siapa? Apabila beliau kata, pakat-pakat makan rasuah, kemudian pergi haji. Ini memang paling panas dan mengejutkan kita semua. Siapalah agak-agaknya yang ditegur oleh timbalan Ketua Polis Negara ini? Siapalah orang yang sanggup pakat-pakat makan rasuah kemudian pergi haji ini? Ini memang betul-betul panas. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Piche berkata, rasuah kini menjadi musuh nombor 1 negara. Melihat kepada kerosakan akibat perbuatan itu kepada masyarakat dan negara. Menurut ucapan yang dimuat naik di akaun rasmi media sosialnya, Ayub Khan berkata, pentingnya untuk semua pihak membenteras rasuah dari peringkat atasan hingga ke bawah. Katanya, amat mendukacitakan apabila orang Melayu Islam sendiri seperti menganggap rasuah sebagai satu budaya. Dalam konteks rasuah ini, kalau kita betul-betul nak benteras, bagi betul-betul ada impak besar, ambil daripada atas. Kalau yang di atas atau kalau yang atas diambil tindakan, yang bawah akan takut. Tapi kalau atas dibiarkan, atas yang menggalakkan rasuah, bawah ini yang akan bermaharajalela pula. Amat mendukacitakan, ada dalam kalangan orang-orang Islam anggap rasuah dah macam satu budaya. Mereka anggap tak salah pun rasuah. Semua boleh ambil rasuah menurut ucapan Ayub Khan tersebut. Inilah salah satu sebab kenapa kita sampai sekarang masih ada isu rasuah, isu yang besar yang saya boleh kategorikan sebagai musuh nombor 1 negara, kata Ayub Khan lagi. Klip video yang dimuat naik itu adalah ketika beliau berucap pada Hari Integriti Prasarana tahun 2024 yang diadakan hujung Julai lalu. Ayub Khan berkata, orang yang makan rasuah menganggap apabila mereka pergi menunaikan umrah atau haji, dosa itu telah diampunkan Allah. Namun katanya, dosa terhadap masyarakat adalah lebih besar kerana rasuah adalah memakan duit orang lain. Banyak dalam kalangan orang Melayu Islam kita yang masih beranggapan rasuah ini okey, kata Ayub Khan. Dia orang anggap rasuah ni ibarat cukup tahun pergi haji habis dosa. Balik haji bersih, seputih kain putih, kata Ayub Khan lagi. Setiap bulan dia pergi umrah. Tiap-tiap tahun dia pergi haji. Tapi duit rasuah. Dengan anggapan dia bahawa tindakan dia makan rasuah tak apa. Nanti pergi haji minta maaf, minta ampun, Allah maafkan, kata Ayub Khan. Tidak. Rasuah ini kita punya dosa dengan masyarakat, kata Ayub Khan lagi. Yang menjadi persoalan netizen pada malam ini ialah siapa yang disindir ditegur oleh timbalan Ketua Polis Negara ini. Pakat-pakat makan rasuah kemudian pergi haji. Wow, ini betul-betul mengejutkan kita semua. Pendedahan berani daripada timbalan Ketua Polis Negara. Berjumpa lagi, tinggalkan komen Anda. Ada seorang netizen dalam ruangan komen mencadangkan supaya parti bersatu keluar cepat-cepat Perikatan Nasional. Dia kata, oleh kerana sudah beribu ahli dan pemimpin parti bersatu rasa malu dan rasa dipermain dan digula-gulakan oleh pemimpin PAS, parti PAS terutamanya berkait dengan PR Kenenggiri dan pemilihan calon PR Kenenggiri, mereka rasa malu. Mereka kata kami rasa malu, hilang maruah
karena seperti dipermain dan dianak-anakan, serta lebih teruk lagi, mereka seperti digula-gulakan oleh PAS. Netizen ini kata, kalau sudah rasa seperti itu, kalau sudah rasa seperti dipermainkan, diperolokkan, ataupun digula-gulakan oleh parti PAS, kata netizen ini, kenapa tidak keluar saja daripada Parti Perikatan Nasional? Jangan-jangan nanti setiap kali pilihan raya kecil diadakan akan berulang lagi. Kalau sudah tercuba sekali, akan ada patukan kedua, ketiga, dan keempat. Kalau dah kena sekali, pasti akan berulang lagi. Itulah PAS, kata netizen ini. Ini beliau kata telah pernah berlaku dalam Parti AMNO, gabungan AMNO dan Parti PAS dalam Muafakat Nasional. AMNO dipatuk oleh Parti PAS. Dan saudara, apabila netizen ini kata kalau dah sedar bahwa Parti PAS menggula-gulakan Parti Bersatu, keluar sajalah daripada Perikatan Nasional, kata beliau. Nanti jangan-jangan pada pilihan raya akan datang berlaku lagi ulangan, yang mana calon diambil daripada Parti PAS, dikeluarkan jadi ahli daripada ahli PAS dan dijadikan ahli Bersatu, dan Bersatu pula terima dengan seadanya. Hairan kan? Di mana ahli-ahli Parti Bersatu yang lain? Bukankah Parti Bersatu mempunyai ahli yang lebih ramai lagi? Takkanlah tiada pemimpin yang boleh dicalonkan dalam PR Kenenggiri sehingga terpaksa import pula pemain daripada calon daripada Parti PAS. Ada netizen kata sebenarnya itu hanyalah import. Calon PR Kenenggiri daripada Parti PAS itu adalah import. Sengaja dikeluarkan daripada Parti Bersatu, direstui keluar daripada Parti Bersatu untuk mewakili daripada Parti PAS, maksud saya, kini menyertai pula Parti Bersatu dan mewakili Parti Bersatu. Kata mereka, ini betul-betul memalukan, menunjukkan kelemahan Parti Bersatu, menunjukkan kelemahan kepimpinan Parti Bersatu, tidak boleh bersuara untuk menentang. Di mana pemimpinan Parti Bersatu, katanya. Jadi, persoalannya pada petang ini ialah, adakah Anda bersetuju kalau Parti Bersatu ada dua pilihan? Pertama, keluar daripada Perikatan Nasional dan mulalah menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Tak perlu masuk dalam mana-mana gabungan, tak perlu masuk Barisan Nasional, tak perlu masuk Pakatan Harapan. Mereka hanya perlu menyokong Anwar Ibrahim kerana ada 3 tahun lagi. 3 tahun lagi baru pilihan raya. Sekurang-kurangnya 3 tahun lagi baru pilihan raya. Jadi ini waktunya sebenarnya Parti Bersatu membina kekuatan, membina akar umbi, bukannya menentang kekuatan. Apa kekuatan yang mereka dapat daripada Perikatan Nasional dengan seperti dikata oleh pemimpin yang keluar parti itu, mereka digula-gulakan oleh Parti PAS. Di mana hala tuju Parti Bersatu selepas ini? Nampaknya Parti Bersatu semakin hari semakin hilang arah. Jadi kalau sudah 8 atau 10 cawangan ditutup serta-merta, apalagi yang akan terjadi selepas ini. Jadi itu pilihan pertama, keluar daripada Perikatan Nasional dan menyokong kerajaan perpaduan. Yang kedua ialah tidak perlu keluar daripada Perikatan Nasional tetapi mula menyokong kerajaan perpaduan. Itu lebih baik, kerana mereka akan lebih mudah untuk menarik para pengundi melalui peruntukan yang telah pun dinyatakan oleh Anwar Ibrahim kerajaan sebelum ini. Dan selain daripada itu, apa kata kalau betul-betullah Parti Bersatu itu keluar daripada Perikatan Nasional, masuklah di mana-mana pakatan. Politik ini memang macam tu, dia dinamik. Tapi saya rasa untuk masuk Pakatan Harapan jauh panggang daripada api, kerana Anwar Ibrahim pun bijak, dia tidak akan mungkin minta dipatuk 2 kali, terutamanya oleh langkah Sheraton. Jadi sekarang ini sebenarnya Parti Bersatu betul-betul tersepit. Di luar mati mama, ditelan mati bapa. Nah, nak buat macam mana lagi kan? Nak buat macam mana lagi? Itulah kesilapan terbesar Parti Bersatu. Dan yang paling besar ialah apabila mereka menerima calon daripada Parti PAS untuk menjadi calon bersatu di PR Kenenggiri. Sekarang ini mereka sendiri yang terkena
Apa komen Anda? Share video ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita digemparkan dengan keputusan hari ini bahwa ada beribu keluar daripada Parti Bersatu, sekurang-kurangnya 1,000 orang keluar daripada Parti Bersatu, dan kini masih lagi belum menyertai mana-mana parti. Mereka kata mereka keluar parti kerana sudah hilang kepercayaan terhadap Parti Bersatu dan mereka rasa malu serta hilang rasa maruah apabila mereka seolah-olah jelas dipermain dan digula-gulakan oleh PAS. Kami amat malu dan tercabar dengan kesilapan percaturan ini, kata mereka, apabila menyebut dan bercakap tentang mereka dilihat begitu lemah dalam pemilihan calon PRK di Nenggiri, yang mana sepatutnya calon daripada Parti Bersatu lebih ramai, masih ramai. Tapi kenapa ahli parti PAS pula yang terpilih? Walaupun sudah keluar daripada parti PAS, namun dia baru saja menyertai Parti Bersatu. Hari ini, satu lagi kenyataan yang mengejutkan kita semua ialah keluar Bersatu mesti kena bayar nih. Warga maya sindir siapa itu? Lebih 1,000 pimpinan dan ahli Bersatu bahagian Jelly hari ini mengumumkan keluar parti berkuat kuasa serta-merta dan beralih sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita mengejutkan itu nampaknya menarik perhatian warga maya, antaranya seorang TikTokers yang dikenali sebagai Harun Shah 1991. Pemuda itu menyifatkan jumlah ahli yang mengumumkan keluar parti pada hari ini sebagai sesuatu yang gila. Geng seriuslah, katanya. Hari ini keluar berita dekat 28 cawangan ahli Bersatu Jelly keluar daripada Bersatu. Dekat 1,000 orang keluar geng. Geng gila. Gila lah ni, katanya. Makna kata Parti Bersatu ni dah tak relevan dah bagi orang Melayu. Walaupun macam biasalah, sat lagi dia tak ada modal lagi. Dia kata mereka ni keluar parti, berapa kena bayar? Keluar Bersatu mesti kena bayar ni. Ini mesti kerja UMNO. Ujar pemuda itu menyindir entah siapa yang disindir oleh beliau. Hari ini bekas timbalan Ketua Cawangan Bersatu Kedai Kuala Balah, Rodzi Muhammad berkata keputusan itu yang membabitkan 8 cawangan dan 18 cawangan Sri Kandi Bersatu di bahagian Jelly turut menyaksikan parti itu dibubarkan hari ini. Katanya, kesemua pimpinan dan ahli Bersatu cawangan itu juga meletak jawatan dan keputusan keluar parti dibuat secara sukarela tanpa paksaan dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Jadi makna kata mereka ni tiada yang bayar, tiada yang beli, tiada yang paksa, tiada yang memaksa. Mereka hanya keluar kerana rasa malu dan dipermainkan. Lebih daripada itu mereka kata seperti mereka ini dipermain-mainkan dan dipergula-gulakan oleh PAS. Jadi sekarang ini mereka sudah mula tahu bahawa sebenarnya parti PAS hanya menggunakan Parti Bersatu untuk kekal relevan. Beliau berkata, tindakan untuk keluar parti disebabkan keyakinan terhadap Bersatu sudah terhakis dan parti tersebut dianggap bukan parti dominan orang Melayu yang boleh memperjuangkan nasib bangsa itu. Wow, ini satu pendedahan yang paling menarik sekali. Betulkah mereka dibayar? Tapi pada pendapat ramai ahli, pemerhati politik, mereka sebenarnya tidak dibayar, tapi memang betullah mereka rasa malu, diperalatkan atau diperolok-olokkan atau dipermainkan oleh parti PAS. Apa pendapat anda semua? Patutkah Parti Bersatu keluar daripada Perikatan Nasional dan berdamai pula dengan parti kerajaan? Bersatu pula bergabung dengan kerajaan? Kalau itu berlaku, tiada masalah. Kita hanya memikirkan tentang kestabilan politik Malaysia. Kita jumpa lagi. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat pilihan raya kempen PRK di Nenggiri, kini Parti Bersatu dalam masalah paling besar di muka bumi. Ini apabila satu berita yang mengejutkan telah pun benar-benar berlaku. Rupa-rupanya, ini
jumlah ahli bersatu yang keluar parti di Jelly. Wow, mengejutkan semua saudara-saudara sekalian. Di saat kononnya parti bersatu semakin kuat, semakin diterima dan semakin berakar umbi, rupa-rupanya bukan begitu yang berlaku menurut laporan ini. Lebih ramai orang yang meninggalkan parti bersatu daripada masuk parti bersatu. Antaranya, ada penganalisis politik, pemerhati politik menyatakan bahwa ramai yang meninggalkan parti bersatu dalam PR Kenenggiri kerana mereka rasa kecewa. Kenapa bukan ahli parti bersatu yang dicalonkan dalam pilihan raya itu? Sudah habiskah ahli dalam parti bersatu untuk dicalonkan sehingga parti bersatu rela menerima wakil ataupun calon pilihan raya itu daripada PAS yang hanya seakan-akan dipinjamkan kerana beliau pindah daripada parti bersatu 2 hari sebelum pencalonan. Bayangkan saudara-saudara sekalian, 2 hari pindah keluar parti PAS dan menyertai menjadi ahli bersatu, terus pula dapat dicalonkan. Agak-agak anda, kalau anda berada dalam parti bersatu, agak-agak apalah perasaan dan hati anda, kan? Anda yang telah bermati-matian berkorban masa, tenaga, uang, ringgit, tinggalkan keluarga, berjuang untuk menaikkan nama bersatu, memperjuangkan kehebatan parti bersatu, tiba-tiba pula ada orang yang baru 2 hari menjadi ahli, jadi calon. Anda fikirlah sendiri. Lebih 1,000 pimpinan dan ahli bersatu melibatkan 8 cawangan di Jelly mengumumkan keluar parti berkuat kuasa hari ini. Bekas timbalan Ketua Cawangan Bersatu Kedai Kuala Balah, Rodzi Muhammad berkata, keputusan tersebut diambil bersama rakan-rakan adalah atas kerelaan mereka sendiri tanpa paksaan mana-mana pihak. Katanya, keyakinan mereka terhadap bersatu sudah terhakis dan parti itu disifatkan bukan lagi parti dominan orang Melayu yang boleh bergantung harap. Bersatu dilihat begitu lemah dan ini jelas dalam pemilihan calon PRK Dun Nenggiri, di mana bersatu jelas dipermain dan digula-gulakan oleh PAS. Kami amat malu dan tercabar dengan kesilapan percaturan ini, kata mereka. Kami melihat kerajaan perpaduan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih berkarisma dan berdaya maju. Bersama saya hari ini termasuk 3 ahli jawatan kuasa AJK Bersatu Jelly, 8 ketua cawangan bersatu dan penolong setiausaha Sri Kandi Bersatu Jelly mengumumkan peletakan jawatan kami berkuat kuasa serta-merta, katanya dipetik Harian Metro. Menurut Rodzi lagi, lawat 8 cawangan dan 18 cawangan, Sri Kandi mengumumkan pembubaran di cawangan bersatu terbabit. Berikutan itu, 8 cawangan bersatu di Jelly, iaitu di Lawang, Asahan, Batu Gajah, Kedai Kuala Balah, Legeh, Nibong, Jedak Tua dan Kubur Datu, dianggap terkubur selepas kesemua mereka keluar daripada parti itu. Rodzi berkata, setakat ini mereka tidak menyertai mana-mana parti tetapi menyokong kerajaan perpaduan. Terbaik, inilah yang kita kehendaki. Lebih ramai akan menyertai kerajaan perpaduan dan menyokong pembangunan Malaysia. Kita jumpa lagi. Sila tinggalkan komen anda, share video ini.